Oi, kenapa kau termenung? Aku risau lah. Kamu risau apa? Kau di U sudah kan? Memanglah aku masuk U, tapi kau tahu kan kos yang aku dapat ni bukan kos yang aku minat. Aku dah tahu lah aku dapat bawakan tak ni nanti. Yang paling aku risau sekarang ni pasal masa depan aku. Adakah peluang pekerjaan dalam bidang yang aku ambil sekarang? Sudahlah aku sekarang ni satu-satunya harapan dalam family aku. Dalam adik-beradik aku cuma aku seorang je yang masuk U. Sudah. Adik kau ni, itu pun kau pikir. Bersyukurlah kau, geng. Kau tahu kah, di luar sana tuh ramai yang mau belajar macam kau, tapi tak dapat. Aduh, kau ni. Kau pikir pasal kerja, nanti sejalan kau pikir pasal kerja. Sekarang ni kau pikir pasal diri kau dulu. Hah? Hei, kau ni. Kau punya risau ni kan gila babas kau tahu kah? Hei, nah. Malaslah kau lain kau. Aku pergi cafe dulu. Kau mau temenung lah dengan phone sampai tembus. Pernahkah anda mengalami situasi sebegini? Di mana anda stres, risau, kecewa dengan masalah yang anda hadapi, tetapi bila anda bercerita dengan orang lain, mereka pula yang label anda. Saya percaya anda pernah mengalaminya. Namun, apakah solusi terhadap masalah rakan kita sebentar tadi? Mari kita tengok di video seterusnya. Kau okey kan ni? Nampak macam tak okey, Jap? Aku okey je, Teha. Ketarak betul sedih di mukamu tu. Susahlah Teha, sebab kalau aku share aku punya masalah dengan orang lain, orang akan judge. Orang lain pun ada masalah aku ni kecil je. Jadi better aku simpan seorang je lah. Judge? Ada orang judge kau? Astagfirullahalazim. Aku rasa tapi kau pun belum cerita dengan aku. Mustahilah aku mau judge kau. Susahlah Teha, orang lain tak faham situasi aku sekarang ni. Susahlah begitu. Aku rasa better kau jumpa kaunselor. Sebab setahu aku kaunselor ni diorang akan dengar masalah orang without judging them. And then at least kalau kau jumpa kaunselor, kau punya beban dan kerisauan kau tu kurang. Betulkah kaunselor boleh bantu masalah aku sekarang ni? Ya betul. Di setiap UiTM di Malaysia ni, dia mesti ada kaunselor. So, untuk UiTM Cawangan Sabah ni, dia ada satu unit iaitu UKK, iaitu Unit Kerjaya dan Kaunseling di bawah seliaan bahagian hal ehwal pelajar. Untuk tahu lebih lanjut, boleh tonton video ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kita UiTM. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua pelajar baharu sesi Oktober 2020, Februari 2021. Kepada semua pelajar baharu sesi Oktober 2020, saya percaya kejayaan anda pada hari ini merupakan berkat doa dan juga usaha anda. Begitu juga dengan doa ibu bapa, keluarga, guru-guru dan juga rakan-rakan. Saya percaya anda telah mengikuti tonton video sebentar tadi di mana kisah 3 rakan yang situasinya biasa berlaku di kalangan pelajar. Kisah mereka juga ini mungkin ada kaitan dengan anda dan dengan apa yang bakal saya kongsikan sebentar nanti. Sebelum itu, saya, Puan Nurul Ashikin binti Muhammad Hanif, Pegawai Psikologi Kanan, akan menerangkan serba sedikit berkenaan perkhidmatan Unit Kerjaya dan Kaunseling di UiTM Cawangan Sabah. Pengenalan Unit Kerjaya dan Kaunseling. Unit Kerjaya dan Kaunseling UiTM Cawangan Sabah telah memulakan perkhidmatannya pada tahun 2005. Tujuan utama ditubuhkan adalah untuk menyediakan perkhidmatan kaunseling dan program pembangunan kerjaya sejajar dengan hasrat UiTM untuk melahirkan graduan yang berketerampilan, berdaya saing dan menepati kehendak industri. Objektif Unit Kerjaya dan Kaunseling ini adalah untuk menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada semua pelajar yang memerlukan bantuan dan bimbingan agar dapat menjalani kehidupan yang lebih berkesan dan berfungsi dengan lebih baik. Keduanya, untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam aspek kerjaya dan membantu pelajar mendapatkan peluang pekerjaan selepas tamat belajar. Seterusnya, membantu universiti melahirkan graduan yang produktif dan berwibawa melalui aktiviti-aktiviti pembangunan pelajar dan juga pembangunan kerjaya. Berikut adalah struktur organisasi Unit Kerjaya dan Kaunseling UiTM Cawangan Sabah. Mari sama-sama kita kenali kaunselor di UiTM Cawangan Sabah. Terdapat 2 orang pegawai psikologi kanan di UiTM Cawangan Sabah, iaitu saya sendiri dan juga Puan Nur Hayat Zakaria.
yang mana beliau sekarang sedang cuti belajar. Kami adalah kaunselor berdaftar dengan lembaga kaunselor dan memiliki kelayakan akademik dalam bidang kaunseling. Perkhidmatan unit kerjaya dan kaunseling terdapat 4 khidmat utama iaitu kaunseling, kerjaya, psikologi dan juga bimbingan, konsultasi dan sistem sokongan. Sebelum itu, kita kenali apa itu kaunseling. Pernahkah anda mendapatkan khidmat kaunseling di sekolah dahulu? Saya percaya ramai yang pernah berjumpa dengan guru kaunseling ataupun kaunselor di sekolah. Baiklah, apa itu kaunseling? Secara umumnya, kaunseling merupakan satu proses menolong melibatkan interaksi dua hala antara kaunselor dan klien yang berlaku secara profesional yang mengarah kepada penyesuaian dan perubahan pemikiran, tingkah laku dan emosi. Ia bertujuan untuk membantu individu memahami dirinya, orang lain dan alam sekeliling. Siapakah pegawai psikologi ataupun kaunselor? Mereka adalah individu yang mempunyai kelayakan akademik dalam ijazah sarjana muda dan sarjana dalam bidang kaunseling, psikologi kaunseling atau bimbingan dan kaunseling yang setara dan diiktiraf kerajaan. Pegawai psikologi atau kaunselor juga adalah individu yang berdaftar dengan lembaga kaunselor sebagai kaunselor berdaftar dan memiliki perakuan amalan. Kaunselor juga tertakluk kepada undang-undang dan Akta Kaunselor 580. Siapa yang boleh berjumpa dengan pegawai psikologi, kaunselor di UiTM Cawangan Sabah? Semua pelajar boleh mendapatkan khidmat kaunseling, bimbingan, konsultasi, sama ada secara individu atau berkelompok ataupun secara sukarela dan dirujuk oleh pihak ketiga. Apa yang dibincangkan di dalam kaunseling? Pelbagai isu boleh dibincangkan di dalam sesi kaunseling seperti isu-isu peribadi, akademik, keluarga, kewangan, kerjaya maupun sosial. Jangan bimbang, semua perbincangan di dalam sesi kaunseling adalah rahsia. Namun, jika terdapat isu-isu keselamatan, pegawai psikologi ataupun kaunselor perlu memaklumkan kepada pihak berkuasa bagi memastikan keselamatan individu, iaitu klien, kaunselor maupun orang lain. Baik, saya teruskan dengan perkhidmatan kaunseling. Di dalam perkhidmatan kaunseling terdapat beberapa program ataupun aktiviti iaitu kaunseling individu dan kelompok, program-program pembangunan diri, sistem e-counseling atau counseling to you, program counseling outreach dan klinik counseling. Di bawah perkhidmatan kerjaya terdapat beberapa program iaitu kaunseling kerjaya individu dan kelompok, program pembangunan kerjaya seperti klinik kerjaya dan career profiling yang akan saya sentuh di hujung taklimat ini, sistem e-kerjaya job shop, pameran ataupun hari kerjaya, career expo, ceramah kerjaya dan career outreach. Di bawah perkhidmatan psikologi, kita ada menyediakan perkhidmatan ujian psikologi, permainan uji minda dan juga psikologi, terapi seperti art terapi, play terapi dan juga art drawing house 3%. Bagi bimbingan, konsultasi dan sistem sokongan ataupun support group, kita mengadakan sesi bimbingan kelompok, sesi konsultasi secara individu dan juga sistem sokongan yang terdiri daripada badan peer counselor, rakan kaunselor dan juga akrab untuk staf. Berikut dikongsikan Carta Organisasi Badan Peer Counselor bagi sesi 2019 dan 2020. Apakah itu kumpulan sokongan Badan Peer Counselor? Badan Peer Counselor menjalankan program-program keusahawanan, latihan dan pembangunan, outreach dan promosi,
kepimpinan, bimbingan dan program kesukarelawanan. Badan Peer Counselor juga menjadi tonggak utama kepada unit kerjaya dan kaunseling dalam menjayakan program-program serta aktiviti kerjaya dan kaunseling. Seterusnya saya perkenalkan rakan kaunselor. Apakah fungsi kumpulan sokongan rakan kaunselor ini? Kumpulan ini akan membantu para pelajar menjadi pendengar, memberi motivasi, menjadi penghubung antara pelajar dan kaunselor, sokongan, menolong dan membimbing para pelajar yang lain. Seterusnya dikongsikan aktiviti-aktiviti unit kerjaya dan kaunseling serta badan peer counselor. Antara program yang dilaksanakan untuk para pelajar baharu iaitu transisi ke universiti, team building, campus life is best, program kenali diri, Career and Industrial Relation Expo, kursus asas kaunseling dan kursus asas facilitator, program motivasi bersama pelajar sekolah di seluruh Sabah. Bagi pelajar tahun akhir, kita bekerjasama dengan pihak fakulti dengan mengadakan program Road to Employment, program tahunan ataupun setiap semester iaitu program Career and Counselling Outreach di mana kita mengadakan pameran dan memperkenalkan unit kerjaya dan kaunseling serta badan peer counselor kepada pelajar dan juga staf. Terapi kaunseling menggunakan peralatan dan bahan-bahan art terapi, program Transform to XL dan Career Profiling Next untuk pelajar baharu. Di layar adalah laman web dan media sosial berkaitan dengan unit kerjaya dan kaunseling UiTM Sawangan Sabah. Pertama, anda boleh keluarkan handphone dan scan QR code yang dipaparkan. Akan memaparkan Facebook unit kerjaya dan kaunseling. Setiap program dan juga pemakluman berkenaan dengan aktiviti akan dikemas kini dan dimuat naik di dalam laman web ini. Seterusnya, Instagram unit kerjaya dan kaunseling. Berikut adalah laman web Pusat Kerjaya dan Kaunseling UiTM Shah Alam. Mengapa saya sertakan laman web ini? Kerana terdapat pelbagai maklumat dan juga informasi penting berkaitan dengan perkhidmatan kerjaya dan kaunseling UiTM Shah Alam iaitu UiTM Indo dan juga seluruh kampus cawangan dalam laman web ini. Anda juga boleh mendapatkan maklumat perkhidmatan kerjaya dan kaunseling, ujian psikologi secara atas talian, buletin, tips dan artikel, directory pegawai psikologi UiTM seluruh kampus serta maklumat jawatan kosong dan laman web berkaitan kerjaya. Seterusnya, laman web Counselling to You. Laman web Counselling to You ni sangat penting ya untuk semua pelajar baharu. Jadi saya sarankan untuk anda mendaftar sekiranya anda telah mendapatkan nombor pelajar masing-masing. Mengapa kita gunakan sistem Counselling to You? Counselling to You ini dibangunkan bagi menggantikan sistem manual. Sebelum ini kita buat temu janji melalui telefon ataupun secara walk-in. Walau bagaimanapun, bagi memudahkan para pelajar, kita lakukan perubahan dan juga inovasi dengan mengadakan sesi ataupun temu janji secara atas talian. Baiklah, objektifnya adalah untuk menyediakan perkhidmatan kaunseling secara atas talian kepada pelajar, memudahkan pelajar membuat temu janji dan berhubung dengan kaunselor melalui aplikasi mesej yang disediakan di dalam sistem serta memastikan maklumat diakses dengan mudah, selamat dan terpelihara. Seterusnya saya kongsikan laman web berkaitan dengan badan peer counselor. Saya percaya ada di antara kalian yang pernah menjadi pembimbing rakan sebaya semasa sekolah dahulu. Di universiti ini, badan peer counselor serupa fungsinya dengan pembimbing rakan sebaya di sekolah. Boleh keluarkan handphone dan scan QR code yang dipaparkan. Pelbagai aktiviti dan juga maklumat berkenaan aktiviti badan peer counselor dikemas kini dan juga dimuat naik di dalam Facebook ini. Dan seterusnya, Instagram badan peer counselor. Baik, sekarang saya kongsikan kemudahan-kemudahan yang terdapat di unit kerjaya dan kaunseling. Di unit kerjaya dan kaunseling terdapat bilik kaunseling individu, bilik kaunseling kelompok, bilik terapi dan juga peralatan dan bahan alat terapi serta ujian-ujian psikologi. Sekiranya anda ingin mendapatkan khidmat kaunseling ataupun bertemu dengan kaunselor, lokasi kami terletak di unit kerjaya dan kaunseling Aras 2 Menara Wibawa. Waktu operasi adalah seperti yang dipaparkan, Isnin hingga Khamis pada jam 8 pagi hingga 5 petang.
Jumaat 8 pagi hingga 5 petang. Baik, dikongsikan kaedah bertemu dengan kaunselor. Pertama, anda boleh datang secara walk-in di unit kejadian kaunseling. Namun ada kalanya mungkin kaunselor tidak berada di pejabat atas urusan di luar pejabat, mesyuarat atau menghadiri kursus. Jadi saya nasihatkan atau saya sarankan untuk anda menggunakan sistem Counselling to You untuk membuat temu janji awal ataupun menghantar mesej kepada kaunselor. Anda boleh terus kongsikan persoalan ataupun isu anda melalui mesej yang disediakan. Baik, terdapat dua perkara yang perlu pelajar baharu ambil tahu dan juga bertindak, iaitu pertama, mendaftarkan diri di Counselling to You, dan yang keduanya adalah mengisi Career Profiling Next. Okey, apakah dia Career Profiling Next? Okey, Career Profiling adalah bertujuan untuk individu memahami jenis personaliti dan minat kerjaya. Keduanya, untuk memahami kecenderungan diri berasaskan sumber motivasi diri, persepsi, cara membuat keputusan dan style kehidupan. Ketiga, untuk menentukan tahap kompetensi asas bahasa Inggeris. Keempat, menentukan tahap kemahiran asas IT. Dan kelima, untuk menyediakan e-resume. Sekarang, saksikan video Career Profiling Next. In Talent Corp, we understand that more than 290,000 students graduate annually in Malaysia. However, 1 out of 5 of these fresh graduates remain unemployed 6 months after graduation. 25% of them are degree holders. Why are our fresh graduates not employed? Surveys conducted in 2018 show that the top 5 reasons for fresh graduates' unemployment are skills mismatch, low participation in TVET, lack of entrepreneurship skills, low take-up for STEM, and job search and recruitment mismatch. Meanwhile, employers want the following important skills from their hires: problem solving, teamwork, communication, adaptability, and interpersonal skills. The fact is, there is a talent supply and demand gap in Malaysia's graduate ecosystem. The supply side faces issues of talent mismatch, where our talent is not ready for employment because they lack soft skills and experience due to low industry exposure. On the demand side, the lack of industry-academia collaboration and coordination results in poor data for ideal talent spotting and recruitment drive. There's also a lack of intervention and participation from the industries. This causes severe skills mismatch based on what we supply and what is demanded. To bridge the gap on supply side, graduates should have a career roadmap consisting 3 essential elements. Self-awareness, to identify their own strengths, values, and motivators, and to create a career mindset and smart career goals. Market awareness, have the ability to perform research on markets that they want to enter, participate in networking and informational interviews, and create role alignment with their career goals. Create their own personal brand that includes crafting compelling resume and cover letters and have a visible online presence. Start gaining work experience, improve their interview skills, and eventually be able to navigate job offers. Talent Corp presents Next as a solution. Nurturing expert talent. Next is an initiative by Talent Corp to help prepare graduates for their ideal careers and to enter the future workforce. Next is a self-improvement tool for talents to have better self-awareness. Next also provides a platform for employability assessment, competencies assessments, and CV toolkit. Why do graduates need to have self-awareness? To enhance, highlight, and leverage on their own strengths and capabilities. To improve their skill sets, work competencies, fulfill current and future requirements as demanded by the industries. To understand the state of their self-readiness for career opportunities, and to be open to various career opportunities that suit their current skill sets.
Next empowers you through VIP24, a holistic profiling tool to understand the fit between your motivation, a potential job role, and your interests, looking beyond just skills and competencies towards the 24-hour of a person. About Me is a user dashboard to store all the information about yourself. You can also take assessment for your interests, preferences, the VIP24 cycle, and your employability skills. You can also manage your CV and take the English proficiency test and the basic IT skills test. Assessment for your interests is about understanding the areas in which you are motivated the most based on the RIASEC diagram. Assessment for your preference is to chart your personality, characteristics, and thinking patterns. VIP24 cycle is an assessment to chart between your desired situation and your current situation based on 4 main areas: relations, the quality of the relationships formed in a workplace setting; quality of life, physical and mental health factors that will impact your overall well-being; coping, the alignment between your personal interests, values, and development needs; value creation, the meaningfulness of what you do or who you do it for. The difference between desired and current situation, as demonstrated in the VIP24 cycle, indicates a motivation level of green area. Assessment on employability skills looks at 3 dimensions: ideas and opportunities, your ability to identify valuable ideas and opportunities and to utilize and maximize the benefits; resources, your ability to identify and utilize internal and external resources; and into action, your ability to translate available ideas and opportunities with efficient use of available resources into directed action. Join Next in 3 simple steps. Sign up at findmynext.com using your favorite social media account or email. Complete the survey and see the results instantly. Complete your CV or resume to showcase your skills and qualifications to your next employer. Follow us on LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Baiklah, bagaimana dengan paparan video sebentar tadi? Diharapkan anda semua mendapat sedikit input dan informasi berkenaan Career Profiling Next. Untuk makluman semua, Career Profiling Next merupakan sistem yang dibangunkan oleh syarikat Talent Corp Malaysia Berhad atau Talent Corp bertujuan untuk memberi kesedaran kepada individu melalui platform-platform yang telah dipaparkan dalam video tadi. UiTM telah menjalinkan hubungan kerjasama dengan pihak Talent Corp dan pelaksanaan Career Profiling Next kepada semua pelajar baharu adalah salah satu inisiatif bagi pembangunan kerjaya pelajar. Hal ini menjadi usaha untuk membantu kebolehpasaran graduan UiTM setelah bergraduat nanti. Justru itu, kita akan pastikan agar graduan yang kita lahirkan sentiasa relevan dengan kehendak industri. Sekarang, setelah menonton video Career Profiling Next tadi, apakah tindakan yang perlu diambil oleh pelajar baru? Baik, pertama, anda diminta untuk mendaftar akaun dan membuat penilaian Career Profiling Next melalui pautan yang dinyatakan atau anda boleh imbas kod QR ini. Untuk makluman, semasa rakaman ini dibuat, sistem Next tidak dapat diakses kerana sedang diselenggara. Pelajar boleh cuba layari sistem ini dari masa ke masa atau nantikan pengumuman lanjut dari penyelaras slot atau mentor anda. Kedua, setelah sistem Next boleh diakses, anda diminta untuk membuat penilaian, melengkapkan resume dan kesemua item. Setelah itu, anda akan mendapat satu profil kerja yang lengkap. Ketiga, profil kerja Next yang telah dilengkapkan perlu dihantar kepada penyelaras atau mentor anda. Tunggu arahan selanjutnya untuk kaedah penghantaran. Baiklah, itu sahaja buat kali ini. Saya kongsikan borang kehadiran slot Career Profiling dan unit kerjaya, dan sila isi dan lengkapkan untuk kehadiran anda. Sekawan ikan di Sungai Seraya hilang pandangan di bawah arus, menggapai impian di puncak jaya. Usah lepas, dipahat terus. Sekian, terima kasih.